Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik. Okey, setelah 5 hari kita bercuti, minggu ini kita berjumpa semula meneruskan PDPR. Kita bersekolah dari rumah. Okey, jadi saya harap minggu ini setelah bercuti kamu akan lebih bersemangat untuk menyambung pelajaran kita. Okey, untuk matematik minggu ini, okey, kita akan masuk tajuk baru. Okey, kita akan masuk topik baru. Okey, yang mana kalau kita lihat untuk topik 1 yang lepas, kita telah pun selesai belajar ke semua 5 hampir selesai belajar semua kelima-lima kemahiran di situ. Okey, kecuali kemahiran calculator tu saya skip hari tu. Okey, yang lain tu kita dah tengok. Okey. Kita hanya belajar tentang nombor 7 digit yang mana kita mengenal nombor 7 digit dalam bentuk pecahan juta dan juga perpuluhan juta. Okey, kemudian kita buat sedikit penyelesaian masalah. Okey, sangat simple. Okey, yang mana banyak kemahiran-kemahiran lain, okey, penyelesaian masalah untuk nombor bulat kamu telah sepatutnya kuasai di tahun 5. Okey, untuk tahun 6 ni dia memang ada nak kita kenal betul-betul dengan pecahan juta dan perpuluhan juta. Jadi kalau untuk nombor-nombor bulat yang lain, penyelesaian masalah nombor bulat yang lain, kita kena kuasai kemahiran di tahun 5. Jadi saya harap kemahiran tahun 5 untuk nombor bulat, penyelesaian masalah dengan operasi tambah, tolak, darab, bahagi, juga operasi bergabung, kamu tak boleh lupa. Kamu mesti kuasai untuk kita boleh menjawab semua soalan berkaitan dengan nombor bulat. Okey, jadi untuk hari ini kita akan terus dengan tajuk yang kedua, iaitu topik yang kedua, iaitu pecahan. Okey, di sini kalau kita tengok di dalam kandungan buku teks kita, pecahan dia mula dengan darab pecahan, lepas tu kita akan belajar bahagi pecahan. Okey, di mana tambah pecahan dengan tolak pecahan? Okey, tambah dan tolak pecahan telah kamu belajar pada tahun 4 dan 5. Okey, kemahiran yang telah kamu belajar pada tahun 4 dan 5 tidak diulang di tahun 6. Walaupun dia tak ulang, tapi kemahiran itu perlu ada untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita selesaikan nanti. Okey, jadi tambah tolak pecahan, kamu mesti masih ingat cara bagaimana nak selesaikan. Okey, sebab tahun ini, di tahun 6, kita hanya terus start dengan darab pecahan. Okey, jadi sebelum kita mula untuk darab pecahan, kita akan buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan asas-asas pecahan. Baik, apa yang kamu nampak di hadapan, okey, itu adalah asas pecahan yang perlu kamu tahu sebelum kita boleh mula mendarab pecahan. Okey, kita ada pecahan wajar, pecahan tak wajar, juga nombor bercampur. Okey, jadi saya harap kamu masih ingat apa dia pecahan wajar, apa dia pecahan tak wajar dan juga nombor bercampur. Pecahan wajar, saya tunjukkan contoh. Pecahan wajar antara contohnya yang paling senang 1/2. Okey, pecahan wajar yang paling senang. Okey, ataupun kita ada 3/5. Ataupun kita ada 9/20. Ini antara contoh. Adakah ini sahaja pecahan wajar? Tak, pecahan wajar ada banyak, tak terkira banyaknya. Ada macam-macam. Asalkan pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, itu adalah ciri pecahan wajar, di mana pengangka dia, nombor ke atas ni, pengangka lebih kecil daripada penyebut di bawah. Okey, ada guru lain yang menerangkan kepada murid, katanya kepala lebih kecil daripada badan. Jadi dia logik, jadi dia ialah pecahan wajar. Kepala dia lebih kecil daripada badan di bawah sini. Okey, nombor atas lebih kecil daripada nombor bawah. Jadi dia ini nombor-nombor begini adalah pecahan wajar. Okey, manakala pecahan tak wajar, dia adalah pecahan yang sebalik kepada pecahan wajar. Pecahan tak wajar ialah sebalik kepada wajar. Bermakna penyebutnya lebih kecil daripada pengangka. Pengangka dia nanti besar, penyebutnya kecil. Okey, antara contoh yang kita ada 17/3, ataupun kita ada 11/5. Okey, ataupun kita ada 5/2. Itu antara contoh pecahan tak wajar. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Kepalanya besar daripada badan. Okey, jadi pecahan yang sebegini dipanggil pecahan tak wajar. Okey, jadi nombor bercampur pula bagaimana? Okey, nama pun nombor bercampur, makna jenis nombornya bercampur-campur. Dia ada pecahan, sebelah pecahan dia ada nombor bulat. Nombor yang biasa tu, duduk sebelah pecahan. Okey, antara contohnya
2/1/3 ataupun 5/7/8 ataupun kita ada 10/1/2. Okey, itu antara contoh nombor bercampur. Okey, ini nombor bulat. Nombor bulat duduk sebelah pecahan. Okey, jadi bila nanti lepas ni bila disebut pecahan wajar, kamu mesti tahu pecahan wajar adalah pecahan yang pengangka lebih kecil daripada penyebut. Atas dia kecil daripada bawah. Okey. Kalau disebut pecahan tak wajar, ini rupa dia. Okey, nombor yang atas ni pengangka lebih besar daripada penyebut nombor bawah. Dan nombor bercampur ialah nombor yang ada dua jenis duduk bersama-sama, nombor bulat dan juga pecahan. Pecahan yang ada di sebelah ni ialah pecahan wajar. Okey. Dan kamu mesti tahu pecahan tak wajar ada hubungan dengan nombor bercampur. Nombor bercampur ada hubungan dengan pecahan tak wajar. Yang mana kedua-dua ni boleh saling tukar menukar. Okey, jadi macam mana dia boleh tukar? Okey, saya akan tunjuk. Ini semua ulang kaji yang kamu sudah pun belajar daripada tahun 4. Okey. Jika diberi pecahan tak wajar, bagaimana dia boleh bertukar menjadi nombor bercampur? Okey, satu cara kita boleh bahagikan nombor tersebut. Okey, ingat lagi per ini membawa maksud satu operasi. Per ialah satu operasi, iaitu operasi bahagi. Maksudnya kalau 17/3, dia jadilah 17 bahagi 3. Jadi kita buat operasi bentuk lazim bahagi ni. Okey, dalam sifir 3, sifir. Okey, sifir. Kamu kalau tak hafal sifir memang sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Okey, dalam sifir 3 paling dekat dengan 17 ialah 15. Okey, atas 5, bawah 15. Tolak, kita akan dapat baki 2. Okey, daripada sini kita akan membentuk nombor bercampur. Okey, kita baca dari atas. 5 akan menjadi nombor bulat yang besar tu. Kita baca ke bawah, kita baca baki tu 2 menjadi pengangka, per baca ke tepi. 3 akan jadi penyebut. Jadi 5, 2/3. Sama dengan 17/3. Okey, cuba kita tengok 11/5. Kalau kita nak jadikan dia nombor bercampur dengan cara yang sama. Per membawa satu operasi iaitu bahagi. Maknanya 11 bahagi 5. 11 bahagi 5 bentuk lazim. Sifir 5 paling hampir dengan 11. 10 kan? Atas 2, bawah 10. Bila tolak, baki 1. Jadi kita baca dari atas. 2 akan menjadi nombor bulat. Baca ke bawah, 1 baki akan menjadi pengangka, per dengan 5 ni akan menjadi penyebut. 2/1/5. Okey, untuk 5/2 pun sama. Kamu bahagikan 5 bahagi 2. 5 bahagi 2. Dalam sifir 2 paling hampir dengan 5 ialah 4. Atas 2, bawah 4. Bila tolak, baki 1. Okey, jadi kita baca dari atas ni 2, jadikan nombor bulat, pergi ke bawah. Baki 1 akan menjadi pengangka, per pergi ke tepi, 2 ini akan menjadi penyebut. 2/1/2. Jadi, ini yang dikatakan pecahan tak wajar mempunyai hubungan dengan nombor bercampur. Maksudnya pecahan tak wajar boleh tukar jadi nombor bercampur. Dengan cara, salah satu cara ialah bahagi bentuk lazim. Ataupun kamu boleh guna cara ini jika kamu sangat mahir dengan sifir. Okey, cara ini tak perlu buat bahagi bentuk lazim. Okey, hanya buat penolakan sikit je kamu tulis kepada nombor ni. Okey, macam mana nak tulis? Okey. Tapi kamu kena mahir dengan sifir. Sekarang ni 17/3, kamu kena mahir dengan sifir 3. Dalam sifir 3, 17 hampir dengan 15. Bermaksud kamu tolak dengan 15. Okey. Dalam sifir 3, 17 hampir dengan 15. Jadi kamu tolak dengan 15, dia akan tinggal 2. Ini ialah hasil tolak 17 dengan 15, tinggal 2. Per, sama je, penyebut 3. Okey, nombor bulat dia. Untuk nombor bulat, 15 dalam sifir 3, 15 ialah yang keberapa? Dalam sifir 3, 15 yang keberapa? Dalam sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15. Jumpa dah kan? Dia yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Dia yang ke 5. Jadi, untuk
cara ini kamu kena sangat mahir dengan sifir. Jadi kalau kamu mahir, kamu boleh guna cara ini. Kalau tidak, kamu kena guna cara bahagi bentuk lazim. Okey, saya ulang untuk 11/5. Okey, 11/5 pecahan tak wajar nak tukar nombor bercampur. Sifir yang kita kena tahu sifir 5. Dalam sifir 5, 11 dekat dengan 10. Tolak 10. Okey. Jadi tinggal 1. Inilah hasil tolak. Tinggal 1. Sama je, penyebut sama 5. Okey, sekarang kita nak tahu nombor bulat. Nombor bulat, macam mana nak tahu nombor bulat? Okey, 10 dalam sifir 5 yang keberapa? 5, 10. Yang kedua. Itu nombor bulat dia. Senang je kan? Okey, kita tengok untuk 5/2. Kalau kamu mahir sifir, sangat senang. 2. Sifir 2, 5 dekat dengan 4. Tolak 4. Okey, 5 tolak 4 tinggal. Tinggal 1. Sama 2. Okey. Untuk nombor bulat, 4 dalam sifir 2 yang keberapa? 2, 4. Yang kedua. Dapatlah 21/2. Jadi cara ini sangat mudah hanya jika kamu hafal sifir. Jadi sebab itu saya meminta sangat-sangat, okey, sangat-sangat minta kamu hafal sifir supaya kamu mudah untuk tukar-tukar antara pecahan tak wajar nak jadi nombor bercampur ataupun daripada nombor bercampur nak jadi pecahan tak wajar. Okey, kalau daripada nombor bercampur nak jadi tak wajar macam mana pula? Okey, saya harap ada yang masih ingat daripada nombor bercampur nak jadi pecahan tak wajar. Okey, cara dia dari bawah pergi tepi. Ada satu operasi kita kena buat. Okey, betul, darab. 3 kali 5 kita akan dapat 15. Okey, pergi kedua kita tambah 15 tambah 2 16, 17. Ni dia 17/3 sama. Okey, 2 1/5 dari bawah ni pergi tepi kali dapat berapa? 10. 10 tambah 1 dapat 11/5. Okey, ini 2 kali 2 dapat 4. 4 tambah 1 dapat 5. 5/2. Okey, jadi ini hanya sekadar ulang kaji. Bukan ini sebenarnya yang kita nak belajar hari ni. Okey, ini ulang kaji untuk kita guna semasa mendarab pecahan nanti. Okey, jadi kamu boleh teruskan dengan video yang berikutnya selepas ini.